Saya memiliki satu habit di mana apabila saya membuat sesuatu, saya akan membuat dengan begitu serius dan juga saya akan pastikan apa yang saya lakukan itu mencapai tahap yang paling terbaik yang boleh saya buat. Saya tidak fikirkan soal reward. I fikir about the quality, I fikir about the achievement. Okay. So apa yang penting dalam kehidupan kita ini, kita harus memiliki satu matlamat yang jelas tentang apa yang kita nak. Okay. Tetapi dalam masa yang sama, matlamat saja tidak cukup. When we set the goal, we must go for it. Setakat hanya mencapai matlamat tapi tidak menjadi seorang yang dianggap sebagai goal achiever, dia tidak akan berbeza dengan orang-orang yang lain. Satu motto yang saya sentiasa pegang ialah sentiasa menjauhi kecemerlangan. Perkara yang penting apabila kita nak memulakan sebarang pekerjaan adalah kita mesti mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja. Akhirnya bergantung pada diri sendiri, bukan bergantung pada ijazah serta-merta. That's why bagi saya, pembelajaran di universiti itu adalah merupakan training ground, the best training ground for anybody. Okay? Bukannya satu tempat untuk sekadar untuk meraih kejayaan dalam bidang akademik, tetapi universiti adalah tempat untuk membolehkan kita menyiapkan diri kita untuk keluar ke alam pekerjaan. Mereka tidak melihat kepada orang yang memiliki ijazah yang hanya first grade atau first class. They are looking not the bookworm, tapi dia melihat kepada individu yang memiliki kepelbagaian kemahiran keupayaan. Maknanya di universiti itulah tempat kita cuba sebaik mungkin untuk mendapatkan ataupun menggali keupayaan kita, mencari potensi baru dalam diri kita, kemahiran dan sebagainya, dan akhirnya benda itu digabungkan dengan keupayaan akademik dan akhirnya kita akan menjadi seorang yang berjaya di mana-mana saja sekalipun. Dalam memastikan bahawasanya untuk kita ingin menjadi seorang yang terbaik dalam tugas kita, dalam kerja kita, kita pun kena memahami realiti. So, realiti ini perkara yang berbeza dengan perkara yang berkaitan dengan angan-angan ataupun gambaran. Okay? Bermakna kita menganggap bahawasanya bila kita masuk dalam company itu, kita akan dilayan dengan orang yang paling baik sebab kita memiliki ijazah terbaik, katakan. Jadi kita mengharapkan bila kita pergi ke satu organisasi, diterima, maka kita diterima sebahagian kita sebelumnya. Tidak mungkin begitu. Bila masuk ke alam pekerjaan, realitinya agak berbeza. Ya? Kalau kita tidak memiliki satu contoh keyakinan yang tinggi, maka kita tidak mungkin akan boleh bertahan lama. Ini yang saya katakan tadi. Ketahanan diri bergantung kepada kekuatan mental, bergantung kepada prinsip diri yang mereka ada. Ini penting. The first challenging part ialah pada first 3 years. Cabaran pertama diuji kepada kita dalam 3 tahun pertama. Kerana kita dianggap sebagai orang baru. Kita juga harus memiliki atribut yang baik yang saya juga katakan tadi, iaitu antaranya yang paling penting pada saya adalah komunikasi. Jikalau communication kita ini terputus ataupun ada masalah, itulah bermulanya permasalahan yang besar dalam organisasi. Bukan soalnya kita boleh bercakap, semua orang boleh bercakap, tapi soalnya bagaimana nak bercakap komunikasi dalam bentuk yang efektif, yang berkesan, yang orang boleh faham dan sebagainya. Ada 3 perkara yang saya kira saya tak akan boleh lupakan sampai bila-bila berkaitan bila saya bercakap tentang Universiti Sains Malaysia ni. Pertama ialah sudah pastilah desa siswa tempat saya bermula. Saya mula-mula menjejakkan kaki atau tinggal dan hinggalah saya habis, iaitu desa siswa harapan. Mula saya mengenali Universiti Sains Malaysia dengan lebih dekat, dan situ saya mengenali ramai, berjumpa dengan ramai kawan-kawan dan sebagainya, dan di situlah juga tempat segala-galanya berlaku bermula daripada tahun pertama, kedua, ketiga dan keempat lah. Yang kedua ialah lorong sepanjang daripada library perpustakaan hingga lorong dewan kuliah tu, sehinggalah sampai ke dewan kuliah yang terakhir di situ. Sebab pada waktu zaman saya dahulu, sepanjang itu bila kita berjalan kiri kanan dia penuh dengan poster, penuh dengan maklumat-maklumat. Bila nak berjalan di situlah berjumpa dengan orang, kawan-kawan kita dan sebagainya. Dan itu satu perkara yang menarik. Yang ketiga ialah kerana keindahan universiti kampus itu sendiri. Landscape-nya cukup terjaga, bangunan-bangunan yang lama masih lagi dipelihara dengan baik. Bagi saya tak boleh tinggal juga nasi kandar Sharif lah. Itu perkara yang penting bagi saya sebab itu antara perkara yang saya ingat sampai sekarang. Jadi cuma dulu, sama waktu saya dulu, nasi kandar itu di Glogor, di depan daripada pejabat pos Glogor. Nasi kandar Sharif ni tempat student berhimpun bila mana waktu petang selepas pemain sukan dan sebagainya.